Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin buat ulasan tentang fatwa Tuan Guru Ustaz Muhyiddin yang mengatakan bahawa kalau orang UMNO keluar daripada parti itu dan mungkin join dengan Bersatu atau PAS, maka ia akan mendapat pahala seperti hijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pun tak berapa pastilah tuan-tuan, Ustaz Muhyiddin ni dia menganut agama Islam yang macam mana, ataupun dia ni belajar sejarah Islam yang ditulis oleh siapa, saya pun tak berapa pasti. Tapi saya membaca kitab Sirah Ibnu Hisham yang umurnya 1300 tahun, yang menceritakan tentang peritnya hijrah Rasulullah SAW. Dan pada video kali ini saya nak mengingatkan Ustaz Muhyiddin bagaimana hijrah Rasulullah SAW, dan bolehkah kita bandingkan dengan apa yang dikatakan hijrah daripada satu parti politik kepada parti politik yang lain. Jadi ini nak menunjukkan bahawa politik telah dimainkan oleh orang seperti PAS dan juga Bersatu yang menggunakan politik sebagai hujung agama. Apa-apa politik yang menyebelah mereka semua betul dan dapat banyak pahala lah dari sudut agama Islam. Baik, mari kita tengok apakah yang dimaksudkan sebagai hijrah dari sudut Rasulullah SAW yang kita pun dah belajar. Jadi yang pertama, hijrah itu bermaksud bahawa orang-orang Quraisy yang menganut agama Islam, yang menukar kepercayaan daripada kepercayaan menyembah berhala dan yang lain-lain itu kepada kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya sebut kembali, orang Arab ni sepatutnya mereka menyembah Allah daripada zaman Nabi Ibrahim dulu, tetapi setelah dicemar dengan pelbagai cara, maka dia dah menyembah berhala sebagai perantara kepada Allah, dan mereka lebih mempercayai orang seperti padri-padri ataupun pendeta-pendeta, bukannya apa yang dikatakan direct relationship dengan Tuhan, iaitu hubungan yang terus menerus, bukannya hubungan perantara. Jadi itulah yang dimaksudkan hijrah daripada kepercayaan daripada satu agama kepada agama yang lain. Jadi nak tanya tuan-tuan, kalau ubah daripada satu parti politik yang menyokong Melayu lebih kepada parti politik lain yang juga menyokong Melayu, apa dia beza dia dan banyak mana susahnya? Ini satu percayaan, percaya kepada kaum. Masuk lagi satu yang percaya juga kepada kaum. Yang satu lagi tu parti PAS, mungkin kata dia percaya pada agama Islam lebih, tapi saya nampak sekarang dia lebih kepada Melayu, agama Melayu. Jadi di sini apa susahnya dari sudut itu? Yang kedua, hijrah Rasulullah SAW adalah hijrah meninggalkan harta. Kalau zaman sekarang tinggalkan rumah, tinggalkan tanah, tinggalkan semua sekali lah, saham lah, apa semua, dan pergi ke suatu tempat yang tak ada tanah, tak ada rumah, tak ada saham, tak ada account. Apa benda yang kita ada, kita pikul ke belakang selai pinggang kita sahaja. Jadi ini adalah satu yang amat perit, sebab kita meninggalkan apa yang kita biasa dengan benda yang menyelamatkan kita dan memberi kesenangan kepada kita. Baik, kalau ubah daripada UMNO masuk kepada Bersatu dan PN, apa kita nak buat? Isi borang kan? Jadi ada kita nak tinggalkan rumah kita, ada kita nak tinggalkan kerja kita, ada kita nak tinggalkan warung teh tarik kita yang sedap, ada kita nak tinggalkan kedai mamak yang sedap. Tak ada pun.
Jadi yang kita tinggalkan hanyalah satu borang kepada borang yang lain. Jadi yang ketiganya pula hijrah keluarga. Rasulullah dan juga orang-orang Islam yang pertama telah meninggalkan sanak saudara mereka yang masih mempercayai kepercayaan lama, dan bukannya mereka mempercayai kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka terpaksa berpisah dari sudut keluarga. Jadi mungkin di zaman moden ni kita tak berapa rasa sangat. Katakanlah kita pindah pergi Amerika lama-lama, itu kita pindah dan kita boleh berhubung kembali dan sebagainya. Tetapi dalam zaman dulu, kalau kita pindah dari sudut pindah keluarga, jadi kita punya protection tu dah tak ada. Saya telah menjelaskan di dalam video lain bahawa orang-orang Arab zaman dulu, dia kena ada protection of dia punya family. Jadi kalau tak ada protection of the family, katakanlah family itu dengan pakcik, makcik, saudara mara, adik-beradik, saudara-saudara apa semua tu ada dalam 300 atau 200. Inilah dia punya protection. Dulu tak ada polis. Jadi bila kita tinggalkan keluarga, katakan kita tinggalkan 3 suku daripada keluarga kita, yang kita tinggal 1/4 saja. Berapa sangat orang? Betul, kita dah join satu keluarga lain, iaitu dengan Rasulullah. Tetapi itulah dia, di zaman Arab, orang tak akan hormat seseorang tu kalau mereka tak kenal bahawa kita berada dalam satu keluarga yang besar dan kuat. Jadi kalau seperti Tuan Guru Ustaz Muhyiddin kata, kalau kita pindah daripada UMNO kepada Bersatu dan sebagainya, kita tinggal tak keluarga kita? Yelah, mungkin ada orang yang masih lagi sokong UMNO tu, kita tak sembang lagi lah, ataupun kenduri pun mungkin sekali-sekala ataupun tak datang, macam tu sajalah. Tetapi agama kita Islam melarang kita daripada memutus silaturahim. Jadi masih lagi lah kita berkeluarga. Kalau ada kematian, sudah tentulah kita pergi. Siapa yang tak pergi? Sebab politik, tak pergi. Raya pun tak pergi sebab dia tu sokong Zahid Hamidi. Saya sekarang sokong Tuan Guru Ustaz Muhyiddin. Jadi macam tu. Saya rasa perkara itu tak berlaku. Tapi di dalam zaman Rasulullah SAW memang akan menjadi pemusuhan besar sebab telah berhijrah dari sudut kepercayaan. Maka apabila ada peperangan, saudara lawan saudara, anak lawan bapa pun ada. Jadi inilah keperitan yang dihadapi. Saya rasa kalaupun anak lawan bapa dan saudara lawan saudara, mungkin dalam pilihan raya je, tak ada pun bertikam-tikam. Jadi macam mana yang pahala ubah satu borang ke satu borang yang lain ni boleh menjadi sama? Saya pun tak faham dia punya logik rasional. Mungkin agama dia tu lebih hebat daripada apa yang saya belajar. Yang ketiganya adalah hijrah kedudukan status sosial. Mungkin dalam satu tempat tu kita ada status sosial. Contohnya kita orang hormat sebagai imam masjid ke, ataupun hormat sebagai orang tua, ataupun hormat sebagai orang yang boleh dipercayai, ataupun ada jawatan di dalam komuniti dan sebagainya. Maka bila kita berhijrah, kita dah tak ada kesemua status sosial tersebut. Jadi sekali lagi saya tanya, kalau kita berhijrah daripada satu parti politik kepada parti politik yang lain, hilang kan? Mungkin ada juga hilang. Kalau ada yang official tu, mungkin jadi Tok Penghulu, dah tak jadi Tok Penghulu sebab dah bertukar parti. Yang tu mungkinlah, mungkin adalah sikit susah. Saya mungkin boleh setuju jugalah. Tetapi dari social status yang lain, mungkin kita imam kat masjid tu, jadi kita pun nak pergi masjid mana kan? Maka mungkin taklah berganggu sangat. Kemudian hijrah dari sudut keselesaan biasa kita lalu kawasan ini, biasa kita tahu tempat yang tak berbahaya, biasa kita pun tahu anak-anak isteri kita selamat, dalam neighborhood, dalam kejiranan, semua tu selesa. Apa orang kata comfort zone. Semua selesa sebab kita kenal serba-serbi. Bila kita hijrah
benda tu dah jadi berbeza habis-habis, kita pun tak tahu apa yang akan berlaku pada anak isteri kita dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya tanya, kalau kita berhijrah isi borang ni kepada isi borang parti lain, apa benda yang kehilangan keselesaan tu? Jadi mungkin adalah sedikit kalau dalam parti tu kita dah pegang jawatan dan mungkin ada projek 1-2, jadi bila kita pindah tu mungkinlah adalah juga sikit orang kata apa, disingkir daripada projek ini dan projek itu. Tu biasalah antara parti-parti politik Melayu ni. Jadi adakah itu sama dari sudut keselesaan zaman Rasulullah, apabila kita tengok tempat yang kita tak tahu ada lanun ke atau perompak dan sebagainya, ada binatang buas ke apa, kita tak tahu, sebab kita berhijrah ke satu tempat yang lain. Akhir sekali adalah hijrah Rasulullah adalah hijrah yang pasti mengetahui bahawa akan ada musuh yang datang menyerang dan boleh mengakibatkan kita kehilangan nyawa, iaitu peperangan. Peperangan ini tuan-tuan dalam zaman Rasulullah adalah peperangan untuk membunuh antara satu sama lain. Jadi orang musyrik Mekah nak bunuh orang Islam Madinah. Orang Islam Madinah pun terpaksa bunuh orang musyrik Mekah sebab dia nak defend themselves. Yang peliknya adalah dia antara kawan dengan kawan, saudara dengan saudara, anak dengan bapa. Yang itu adalah hijrah yang paling sukar sekali. Jadi nak tanya Tok Guru Ustaz Muhyiddin, nyawa siapa yang akan hilang? Siapa yang akan menjadi musuh? Siapa yang akan nak datang membakar rumah kita kalau kita tukar parti politik? Kalau ada orang tu datang mengancam nyawa kita, maka polis akan bertindak. Kalau ada orang datang nak bakar rumah kita, polis akan bertindak. Kalau ada orang nak ambil nak dara kita dan sebagainya, nak menganiaya, polis akan bertindak juga. Jadi dekat mana yang dikatakan hijrah daripada UMNO masuk ke parti PAS atau Parti Bersatu tu sama nilai pahalanya dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak menyimpulkan bahawa adakah Tok Guru Ustaz Muhyiddin ni tahu agama atau dia mencemar agama Islam? Bagi saya, dia memang kenal agama, tetapi dia telah mencemar agama Islam dengan cara apa? Dengan cara dia pula nak mengatakan bahawa ada Allah akan bagi pahala yang sama. Tuan-tuan, pahala nak bagi daripada Allah ni hanya Allah saja yang tahu. Saya pun tak tahu banyak mana pahala saya nak dapat. Ya betul, Ustaz ada kata berapa ratus, berapa ribu. Kalau kita puasa pun itu kita tak boleh kira. Kalau kita duk kira-kira, conggak-conggak, memang tuan-tuan kena faham agama lebih sikit lah. Sebab pahala tu adalah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita nampak puasa hebat, sembahyang hebat, jadi pejuang Islam sampai 35 tahun. Tapi berapa banyak mana pahala tu kita tak tahu, sebab mungkin niat kita lain. Niat nak menunjuk kat orang, niat nak cari makan. Jadi macam tu. So menggunakan agama itu adalah sesuatu yang cukup jijik dan salah. Jadi di sini kita lihat sama ada parti politik yang berdabik dada nak memperjuangkan Melayu dan juga Islam tu, dia sendiri entah dia faham atau tidak Islam, ataupun dia mencemar Islam dengan membuat benda yang sebenarnya tak ada, iaitu menyamakan hijrah daripada satu parti politik kepada satu parti politik yang lain dengan cara isi borang, dan dikatakan bahawa ini adalah sama dengan kesiksaan, kesusahan, keperitan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para pengikut yang awal. Jadi di situ sajalah apa yang saya nak komen. Sama ada parti-parti politik ini yang dikatakan memperjuangkan Islam, adakah mereka betul-betul memperjuangkannya ataupun merosakkan agama Islam itu dan seterusnya orang Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.